Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. InsyaAllah pada hari ini kita akan teruskan lagi pembelajaran Biologi KSSM tingkatan 4 dalam subtopik 6.3 Meiosis. Okey. So dalam dua subtopik awal dalam tajuk ini kamu telah mempelajari tentang meiosis dan juga secara umumlah apakah itu kitar sel dan juga pembahagian sel. So dalam subtopik kali ini kita akan menceritakan tentang meiosis yang berlaku dalam sel pembiakan ataupun gamit. Okey. Mitosis akan berlaku dalam sel soma kalau kamu masih ingat lagi lah, dan meiosis akan berlaku di dalam sel pembiakan. Okey. So meiosis adalah proses pembahagian sel yang mana proses ini berlaku dalam organ pembiakan di mana tujuannya adalah untuk menghasilkan gamit. Okey, gamit ni sel pembiakan lah, sama ada sperma ataupun ovum. Di mana gamit ini dia akan mempunyai bilangan kromosom dia separuh ataupun terma yang kita gunakan adalah haploid lah daripada bilangan kromosom induk. So kalau manusia bilangan kromosom manusia adalah 46, maka di dalam sel pembiakannya akan menjadi separuh iaitu 46. Okey, jika seekor lalat kromosomnya adalah 92, maka sel pembiakannya akan menjadi separuh juga iaitu 46 dan seterusnya lah. So sel pembiakan ataupun sel yang melalui proses meiosis, bilangan kromosomnya akan menjadi separuh lah daripada kromosom yang lain. Kromosom sel soma lah. Dan untuk lelaki ataupun jantan, meiosis ini, proses ini berlaku di dalam testis dan bagi betina ataupun perempuan, dia akan berlaku pada bahagian ovari. Okay. Kenapa perlunya meiosis? Okay. Meiosis ini diperlukan yang pertamanya dalam proses gametogenesis lah, dalam proses menghasilkan gamit. Okay. Di mana proses meiosis ini diperlukan bagi memastikan bilangan kromosom tu akan sentiasa diploid. Bila bersenyawa dua sel pembiakan ini, jumlah bilangan kromosom yang akan terhasil kepada organisma ataupun anak tersebut akan kekal menjadi jumlah yang samalah dengan ibunya. Okay, ataupun induknya. Okay. Dan jumlah ini akan dikekalkan dari satu generasi ke satu generasi. Dan macam mana nak kekalkan? Sel pembiakan perlulah melalui meiosis untuk menjadi separuh jumlahnya. Okay. Daripada proses meiosis juga dia akan menghasilkan variasi genetik walaupun dalam spesies yang sama lah. Sebagai contoh, kalau kita lihat adik-beradik kita pun walaupun daripada ibu dan bapa yang sama, tapi masih lagi terdapat variasi ataupun kelainan di dalam ciri-ciri yang kita dapat perhatikan lah, ataupun ciri-ciri yang tidak dapat diperhatikan. Okay, berbeza dengan mitosis, okay, meiosis dia akan ada dua kali dua kali pembahagian lah. Yang mana kita akan ada meiosis 1 dan meiosis 2. Meiosis 1 dia akan ada 4 peringkat juga, sama seperti mitosis namanya, profasa, metafasa, anafasa dan juga telofasa. Tetapi kita bezakannya dengan menambah nombor Roman lah di belakang. Okay. So profasa 1, metafasa 1, anafasa 1 dan telofasa 1. Kemudian sel tersebut akan memasuki peringkat meiosis 2. Namanya juga masih sama, profasa, metafasa, anafasa dan juga telofasa. Cuma kita tambahkan nombor Roman 2 di belakang. Profasa 2, metafasa 2, anafasa 2 dan telofasa 2. Setelah selesainya telofasa 2 akan berlakunya proses cytokinesis lah, seperti dalam mitosis. Okey. So kita lihat dalam profasa 1 apakah yang telah berlaku. Seperti mana di dalam profasa di dalam mitosis. Okey, kromatin, bentuk DNA yang berbentuk seolah-olah berbenang, dia akan memendek, menebal dan menyebabkan kromosom tersebut akan kelihatan lah. So kita boleh memerhatikan bentuk kromosom itu menggunakan mikroskop cahaya. Okay, kemudian akan berlaku satunya proses yang kita namakan proses berpasangan. Kromosom homolog ataupun kromosom yang sama, dia akan melalui proses berpasangan ataupun sinapsis, yang mana dia akan membentuk bivalent. Okey. Disebut juga sebagai tetrad, iaitu 4 kromatid bagi kromosom homolog lah. Okey. So warna merah dan biru ni tu kita akan panggil dia sebagai bivalent. Okey. Merah, so di sini ada 2 bivalent lah, ataupun satu ni tetrad, ada 2 tetrad. So
Bivalent atau tetrad itu merujuk kepada benda yang sama. Nampak? Bivalent atau tetrad. Okay, dua kromatid membentuk satu kromosom. So, 4 kromatid, 2 kromosom lah. 2 kromosom yang homolog yang telah melalui proses sinapsis untuk membentuk bivalent. Okay, ataupun tetrad kita panggil dia. Okay, jika kamu perhatikan di antara kromosom homolog ni akan berlakunya proses dia macam bersilang. Tengok bahagian merah dan biru ni. Akan ada kawasan yang bersilang lah. So proses pindah silang berlaku. Benda ni tak ada dalam profasa mitosis lah. Tapi dia ada dalam profasa 1 meiosis. Okay. So di dalam di kawasan proses yang bersilang ni ataupun ketika proses pindah silang ini akan berlaku pertukaran genetik daripada yang merah pergi ke biru, yang biru pergi ke yang merah. Okay. So akan berlaku pertukaran genetik lah, pertukaran maklumat. Okay. Dan disebabkan persilangan ini kita telah menghasilkan kombinasi genetik yang baru. So dalam urutan ni akan ada warna biru tiba-tiba. Tapi daripada induknya tak ada. Sebab apa? Sebab dia telah berlaku persilangan kat sini. So akan ada kombinasi genetik yang baru pada kromosom tersebut. Tempat persilangan itu kita akan sebut dia sebagai kiasma. Disebut sebagai kiasma. Okay. So, seperti mana profasa di dalam mitosis, pada akhir proses profasa 1, membran nukleus ni dia akan hilang. Dan nukleolus pun dia akan hilang lah, mula menghilang. So tidak akan ada benda yang akan menghalang kromosom tersebut daripada berada di dalam cytoplasma sel lah. Okay. Sentriol juga bergerak ke kutub yang bertentangan. So ini pun berlaku di dalam profasa 1 lah. Cuma perbezaan yang berlaku adalah proses berpasangan, namanya dan juga proses pindah silang. So itu tidak berlaku pada mitosis lah. Okay. So gentian gelendong terbentuk di antara sentriol tersebut yang telah pergi ke kutub yang berlainan tu lah. Kemudian kita masuk ke dalam metafasa 1. Okey, di sini pun kalau kamu perhatikan, kalau kamu bezakan metafasa 1 meiosis dengan metafasa di dalam mitosis, akan ada perbezaan. Kalau kamu ingat, di dalam mitosis dia akan beratur straight je. Kalau ada 4, 4 lah beratur kat sini. Tapi ni dia beratur secara berpasangan. Kalau kamu perasan lah. Sebelah-sebelah. Sebelah-sebelah. So dia takkan duduk atas bawah lah. Okey. So kromosom homolog tadi, kromosom yang berpasangan tadi tu dia akan tersusun pada satah khatulistiwa. Okey. Apa yang berlaku? Okey, satu kromosom masih lagi terikat pada gentian gelendong. Manakala satu lagi pun terikat pada gentian gelendong lah, dia terikat pada sentroma. Sama juga. Okey, tetapi jika di dalam metafasa mitosis, dekat sini sentroma akan berpisah ataupun kromosom tersebut akan berpisah lah dan bergerak ke kutub yang berlainan. Tetapi di dalam metafasa 1, apa yang berlaku? Sentroma tu tidak berpisah. Maknanya satu kromosom tu akan bergerak ke kutub, bukannya kromatid. Maknanya kita akan tengok dalam anafasa 1 nanti. So tidak berlakunya perpisahan sentroma pada kromosom tersebut. Okey. Jika di dalam anafasa, kromatid kembar tu dia akan terpisah. Kromatid yang akan bergerak ke kepada kutub yang berlainan lah. Tetapi di dalam anafasa 1, kromosom kembar itu tidak terpisah. Okey. Apabila gentian gelendong mengecut, telah bermulanya anafasa 1 di dalam meiosis 1, menyebabkan pasangan tadi tu, pasangan kromosom homolog tu berpisah. Tetapi kromatidnya masih belum berpisah. Boleh nampak dalam gambar. Okay. Kromatid kembar masih lagi terikat pada sentroma lah sebagai satu unit. Okey. Dan sampai kepada telur fasa, kromosom tiba di kutub sel yang bertentangan. Okey, dengan maklumat-maklumat yang dah baru. Okay, so setiap kutub sel sekarang ni telah mengandungi kromosom yang separuh lah. Bukannya satu ni, so separuh lah. Sebab satu set sahaja yang ke sana. Bukan dua-dua. Okey. Gentian gelendong menghilang, ini pun berlaku, nukleolus muncul kembali dan membran nukleus pun terbentuk kembali. Okey. Kemudian habisnya telur fasa 1, dia akan disusuli dengan proses cytokinesis menghasilkan 2 sel anak. So,
Satu sel kita bermula dengan satu sel di dalam meiosis satu, kemudian kita berakhir dengan dua sel anak. Okey. Kemudian kedua-dua sel anak ini berada dalam keadaan haploid lah, maknanya kromosom dia separuh daripada induknya yang asal tadi. Okey. Dan di antara meiosis satu dan meiosis dua akan ada interfasa, tetapi interfasanya terlampau singkat, di mana DNA dia tidak akan menjalani replikasi lah. Okay, tidak akan ada replikasi kepada kromosom tersebut. Okey, dalam meiosis 2, cikgu boleh katakan meiosis 2 ini adalah sama sebiji seperti mitosis. Okey. Sama je apa yang berlaku dalam meiosis 2 sama seperti mitosis. Cumanya dalam mitosis, dalam contoh yang cikgu berikan sebelum ini, mitosis bermula dengan satu sel. Akhirnya, tapi dalam meiosis ini kita bermula dengan dua sel. Mana datang dua sel tu? Daripada meiosis 1 lah. So dalam meiosis 2 kita akan bermula dengan dua sel. Okay, profasa 2 samalah apa yang berlaku dalam profasa pada mitosis. Okay, meiosis 2 sama dengan mitosis. So dia akan menghilang, membran nukleus menghilang, okey. Bercantum pada sentroma dan sebagainya. Okay, gentian gelendung, nukleolus hilang, nuklear membran hilang dan sebagainya. Bila masuk pada metafasa, dia akan beratur lah. So, dia akan beratur sebelah-sebelah dah, dia akan beratur seperti dalam mitosis. Okay. So, pada anafasa 2 pun sentroma berpisah. Jika tadi sentroma tidak berpisah, sekarang sentroma berpisah lah. Okay, setelah berpisah, pasangan kromatik itu dia akan bergerak kepada kutub yang berlainan. Okay, dan akhirnya akan ada 4 sel yang haploid lah. Okay. Ini sama. Bila sampai ke kutub sel, telur fasa apa yang berlaku? Gentian gelendung menghilang, membran nukleus ada balik, nukleolus ada balik. Okay. So, sekarang dia akan menghasilkan sel anak yang separuh daripada bilangan kromosom yang induk mula-mula tadi tu. Okay. Seperti mana juga dengan meiosis 1 serta mitosis, berakhirnya telur fasa 2 akan berlakunya proses cytokinesis. Okay. Satu sel menghasilkan dua anak, so disebabkan kita mulakan meiosis 2 dengan dua sel, maka 4 sel anak lah yang akan terhasil di mana bilangan kromosomnya adalah haploid, iaitu separuh daripada jumlah kromosom. Okey. Kenapa? Boleh bayangkan sebab interfasa di antara meiosis 1 dan meiosis 2 tu tiada proses replikasi. So bila dia dah separuhkan daripada meiosis 1 tu, maka jumlah separuh tu dikekalkan sehingga akhir lah. Okey. Kandungan genetik juga berbeza. Dari mana perbezaan tu berlaku? Pada profasa 1, pada dalam meiosis 1, dalam proses pindah silang tu lah. Okey. So, kemudian sel haploid ni dia akan berkembang menjadi gamit ataupun sel pembiakan lah. Dan seterusnya menjadi sperma ataupun ovum. Okay, berakhirnya lah tajuk 6.3 meiosis. So dia ada sedikit perbezaan berbanding mitosis. Kita perlu, cikgu rasa kamu hanya perlu fokuskan kepada proses meiosis 1 lah. Terutamanya di dalam profasa 1 dan juga metafasa 1. Kerana apa? Kerana proses meiosis 2 adalah sama sahaja dengan mitosis. Tak ada beza. Cuma meiosis 1 sahaja yang ada beza. Okay. So, sekian. Semoga kita berjumpa dalam video seterusnya. Subtopik seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.